أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان 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 الله العظيم سبحان الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم.
Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid. Jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung. Tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu, dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Talaq. Surah yang ke-65 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat ke-4 sehingga ayat yang ke-7. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi berhubung kait dengan hukum hakam talak yang berkait dengan iddah dan berkait dengan nafkah serta berkait tentang hak penyusuan dan juga berkait dengan hak yang berkait dengan umur susuan, yang berkait dengan nafkah pada wanita yang menyusukan, serta perintah Allah Subhanahu wa taala supaya para suami dan para isteri bertakwa kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah. Kerana di sebalik kesusahan dalam menjalankan perintah Allah, Allah Ta'ala akan jadikan kemudahan. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluarnya. Maka ini di antara beberapa intipati daripada umum ayat yang kita bacakan. Bila mana Allah Ta'ala menyuruh setiap orang beriman, maka Allah mulakan dengan Nabi-Nya. Ya ayyuhan Nabi. Untuk menunjukkan hukum ini terpakai kepada semua orang, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menunjukkan bahawa cerai itu bukanlah satu perbuatan yang salah. Berbeza dengan agama lain yang menganggap sebahagiannya cerai sebagai jenayah. Lalu mereka menganggap perkahwinan ikatan abadi yang tidak boleh dipisahkan. Sehingga menyebabkan berlakunya kerosakan dalam rumah tangga yang melampau. Ataupun golongan yang terlalu membebaskan makna cerai. Tetapi Islam menyebut cerai hukumnya adalah harus. Namun ada panduan-panduan yang baik untuk mendapat keredaan Allah di sebalik tindakan tersebut. Yang telah kita jelaskan iaitu cerai di dalam iddah yang sepatutnya. Dalam keadaan suci yang tidak digauli atau tidak disetubuhi dengan cerai talak satu.
bagaimana pembahagian kita pada 3 jenis cerai, iaitu sunni, bid'i, yang satu lagi tidak sunni dan tidak juga bid'i. Maka kali ini kita sesudah menyebut tentang cerai, pasti yang akan timbul persoalan ialah iddah. Tempoh menunggu. Bila kita sebut iddah tempoh menunggu, sama ada cerai ini berupa cerai raj'i yang boleh dirujuk. Atau disebut juga sebagai ataupun cerai ba'in. Ba'in yakni yang tidak boleh dirujuk. Ba'in terbagi pada 2. Pertama dipanggil ba'in sughra, ba'in kecil. Yang kedua dipanggil ba'in kubra, ba'in besar. Ba'in kecil bererti seorang yang telah diceraikan dengan talak 1 ataupun 2. Sehingga tamat iddahnya, maka dia menjadi ba'in. Tidak boleh dirujuk melainkan dinikah dengan mas kahwin baru. Manakala ba'in kubra ialah wanita yang diceraikan talak 3. Maka dia menjadi ba'in kubra. Sehinggalah tamat iddahnya dan berkahwin dengan lelaki lain dan berlaku penceraian dengan lelaki lain, boleh dikahwini oleh bekas suami yang asal, dipanggil ba'in kubra. Manakala sebahagian maksud ba'in sughra itu ialah cerai dengan menggunakan kaedah khuluk atau khuluk. Mana-mana cerai yang membabitkan bayaran, isteri membayar kepada suami, dia panggil khuluk, atau dalam bahasa Melayu tebus talak. Maka automatik isteri itu menjadi ba'in sughra. Arti tidak boleh dirujuk. Yang boleh dilakukan ialah berkahwin dengan mas kahwin yang baru. Ini bagi tebus talak. Baik, perbahasan kita berkait dengan iddah yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan ini. Wallahi, dan wanita-wanita ya'isna minal mahid min nisaikum, yang sudah terputus daripada haid di kalangan isteri-isteri kamu. Inirtabtum, sekiranya mereka ragu dan tidak mengetahui apakah, bilakah, lama manakah iddah mereka, fa'iddatuhun, maka iddah mereka itu salah satu ashhur, iaitu selama 3 bulan. Yang dimaksudkan 3 bulan ialah 3 bulan hijrah. Bukannya 3 bulan Januari, Februari, Mac, April, bukan. Ia bulan-bulan Islam. Apa bezanya? Bulan Islam dia tak ada 31. Dan dia juga tidak ada 28. Antara 29 hingga 30. Itu bulan Islam. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Wallahi lam yahid, dan perempuan yang langsung tidak berhaid. Yang tadi ialah wanita yang sudah putus haid. Yang kedua, wanita yang langsung tidak berhaid. Wa ulatul ahmal, itu termasuk dalam wanita yang tidak berhaid itu, iddahnya ialah 3 bulan. Kemudian Allah mulakan tentang hukum baru, wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita yang mengandung. Ajaluhun, tempoh iddah mereka, an yadhna hamlahun, ketika mana dia melahirkan anak-anak mereka. Bagi wanita yang mengandung iddahnya, sama ada wanita yang mengandung ini diceraikan talak 1, ataupun talak 2, ataupun talak 3, ataupun kematian suami, maka iddahnya bila dia melahirkan anak, tamat iddah dia. Kalau dia cerai 1, maka selagi mana di dalam iddah boleh dirujuk. Tapi bila dia melahirkan anak, erti sudah tamat iddahnya. Nak balik kahwin, kena dengan mas kahwin baru. Bukan dengan lafaz rujuk. Atau dia kematian suami, maka bila dia melahirkan anak, automatik dia sudah pun tamat iddahnya. Dia boleh kahwin baru. Tanpa menunggu 4 bulan 10 hari. Sebagaimana wanita biasa yang bila kematian suami. Arti ini keistimewaan wanita yang mengandung. Wanita mengandung, iddahnya dengan sepakat ulama bila dia melahirkan anak. Melainkan pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan iddah wanita yang kematian suami, ditengok mana satu yang panjang. Sama ada yang panjang itu melahirkan anak atau yang panjang itu 4 bulan 10 hari. Dia ambil yang paling panjang. Jadi kalau dia dah
mengandung 8 bulan. Suami dia mati, ikutnya sebulan dah selesai dah dia. Tak ditambah lagi 3 bulan 10 hari. Ini pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi pendapat jumhur ulama, bila dia melahirkan anak, maka tamat iddah kematian suaminya. Dah dia boleh kahwin baru. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, yakni dalam menjaga waktu iddah, tidak berbohong, tidak menipu, dalam mematuhi perintah Allah dalam larangan iddah yang kita dah sebut semalam. Bila seorang berada dalam larangan iddah, tak boleh keluar rumah, melainkan pada hajat-hajat yang penting. Sama ada diceraikan talak 1, talak 2. Sama ada bain sugra, bain kubra. Hatta sama ada dia kematian suami lebih aula, lebih utama. Kalau dia dalam cerai saja, sama ada cerai yang akan dirujuk oleh suami atau tidak, maka dia berada dalam iddah yang kena melazimi rumahnya sehingga tamat tempoh. Kalau dia nak keluar atas urusan kerja, harus. Dia cikgu misalnya, dia pun keluar nak mengajar. Dia kerja kilang, dia pun keluar nak kerja kilang. Tapi lepas tu kena balik. Itu yang perlu dijaga. Iddah. Karena itu Allah Ta'ala menyebut dalam bab cerai berai ini, dalam bab iddah ini, dalam bab mematuhi peraturan iddah dengan berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Mudah semuanya. Mudah dapat jodoh balik. Mudah untuk rujuk balik. Mudah untuk memperbaiki kesilapan dalam proses penceraian. Bila seorang bercerai mengikut lunas syarak, maka akan ada anugerah Allah berupa penyelesaian yang baik. Tapi kalau dia bercerai ikut suka dia je, langgar batasan syarak, dari sudut tempoh iddah, dari sudut keluar rumah, dari sudut perkara-perkara yang telah diwajibkan dalam iddahnya, maka ada hukuman yang Allah berikan pada dia. Kalau dia bertakwa, akan ada jalan keluarnya. Kemudian zalika amrullah, demikian itu perintah Allah. Kita dah sebut bahawa bab cerai berai nikah. Nikah ni bukan hukum kanun manusia. Ini hukum Allah. Maka Allah mengkhususkan dalam surah namanya surah At-Talaq. Supaya kita talak ni bukanlah undang-undang dunia yang boleh katakan okey dengan cara macam ni jatuh talak. Tidak sah talak melainkan dengan lafaz syarak. Dan lafaz syarak itu maklum. Artinya pemerintah dia tak boleh reka kalimah baru. Atau tak boleh buat undang-undang talak baru. Bila di Mesir, Presiden Mesir nak cadangkan supaya cerai ini tak sah melainkan di mahkamah. Buat undang-undang macam tu. Maka ia dibantah oleh Syekh Azhar dan Al-Azhar. Kan ini bukan undang-undang manusia. Suka-suka siapa pun nak ubah. Dia boleh kata siapa yang cerai di luar mahkamah kena denda. Itu betul. Itu terpulang pada dia. Tapi dia tak boleh kata tak sah. Kerana hukum Allah, bila seorang suami melafazkan cerai, maka sah. Kat mana pun. Walaupun di hadapannya tidak ada isterinya. Dia tak tunggu isterinya dengar. Dia cerai bini depan kawan-kawan dia je. Atau dia cerai isterinya depan tiang je. Dia tak tunggu isteri ada kat depan. Maka isteri itu telah jatuh talak. Tapi oleh kerana yang ada kuasa rasa dia boleh ubah sistem talak, dia kata siapa yang cerai di luar mahkamah kita anggap tidak sah. Dalam mahkamah dia sah. Maka ia dibantah oleh Azhar. Ini mengubah hukum Allah. Ini ubah hukum Allah. Sebab kita sebut cerai ini hukum Allah, bukan hukum kita. Bukan saya yang buat, bukan mana-mana undang-undang yang buat, bukan negara buat. Habis yang diletak itu dari sudut nak kenakan gharamah saman. Tapi bukan dari sudut menghukum sah atau tak sah. Sama juga kahwin. Kalau dia kahwin cukup syaratnya maka sah. Dia tak boleh kata tak sah. Tetapi dia boleh kenakan denda kerana dia kahwin tanpa memaklumkan pada pihak berkuasa. Dia cuma panggil denda bukan kerana dia anggap sebagai kahwin itu tidak sah. Sebab itu dalam proses mahkamah kita, seorang menikah di luar kawasan atau menikah sendiri, dia panggil isbat an-nikah. Pensabitan nikah. Dia tak boleh batalkan nikah tu. Ada orang dia berkahwin cara dia dulu. Dia kahwin, kemudian dia pergi kat sejarah sumpah, dia bersumpah dia dah kahwin. Maka dia pun pergi ke mahkamah untuk isbat. Ada orang dia menikah kat siang, dia menikah kat mana-mana. Dia pun pergi daftar ke Jabat Agama Berdekatan untuk isbat. Mahkamah tak boleh bubarkan pernikahan dia tanpa sebab. Terutamanya kalau dah wali jelas ada.
Apa yang mahkamah boleh buat? Ialah denda dia kerana nikah tanpa izin. Tapi bukan boleh kata tak sah. Kena dah ada pengantin lelaki kena, pengantin perempuan kena. Wali pun kena. Berapa? 6,000. Rayu 3,000. Member come change 1,000. Cerita macam itulah denda ni. Itu kaedah dia. Tapi apakah boleh kata tak sah? Tak boleh. Tak ada orang boleh kata tak sah. Baik cerai, baik kahwin. Ini hukum Allah. Karena itu Allah kata, dzalika amrullah. Ini hukum Allah. Laki jangan main-main, perempuan pun jangan main-main. Semua kena telus di hadapan hukum cerai ini. Anzalahu ilaikum. Allah yang turunkan pada kamu. Allah turunkan. Jangan lawan. Bila kita nak cari kebahagiaan rumah tangga, dengan membelakangi hukum Allah, kita tak akan bahagia. Dunia dan akhirat. Wa man yattaqillah, dan siapa yang bertakwa pada Allah. Yakni dengan mentaati perintah ini dan perintah-perintah yang lain, yukaffir anhu sayyiati. Allah ampun dosa-dosa yang lain. Seorang bila mana dia mentaati Allah, Allah akan ampun dosanya seminggu. Dari Jumaat ni pada Jumaat yang akan datang. Bahkan mungkin Allah ampun dosanya sehingga setahun. Daripada Ramadan ni pada Ramadan akan datang. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu antara jarak setiap solat itu pengampun dosa. Dan antara Jumaat dengan Jumaat pengampun dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan pengampun dosa. Sekiranya dijauhi dosa besar dan mentaati perintah Allah. Arti kalau seorang suami dia taat perintah Allah dan hukum cerai berai, isteri juga begitu. Allah ampunkan dosa-dosanya seminggu. Atau mungkin setahun. Berdasarkan hadis tadi. Jumaat kepada Jumaat yang akan datang. Bila mana dia mematuhi perintah Allah ini. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah memberi pahala yang besar. Baik, untuk kita menjelaskan lagi hukum secara detail. Pertama kita nak jelaskan tentang iddah wanita yang tidak lagi berhaid, atau bahasa Melayu kita panggil menopause. Orang Arab panggil Yaisah. Yaisah ni dah tak boleh harap dah tak mengharapkan lagi haid. Baik, apakah orang yang dianggap sebagai menopause ini ada umur tertentu? Dalam Islam, hukum Islam. Kita bukan bercakap ilmu perubatan. Bukan ilmu perubatan kita nak bercakap. Sebab bila kita bercakap tentang hukum Islam, kita akan melihat nilai yang disebut oleh hukum Islam. Baik, para ulama menyatakan, wanita yang dianggap menopause, yang akan dikira tempoh tamat iddahnya ialah 3 bulan. Pada umur tertentu, di sisi, ada 3 pandangan. Di sisi mazhab Hanabilah, mesti umurnya 50 tahun ke atas. Di sisi Imam Hanafiyah, umurnya mesti 55 tahun. Dan di sisi mazhab kita, umurnya mestilah 62 tahun. 62 tahun barulah dianggap menopause secara hukum. Kalau berlaku perceraian, iddahnya 3 bulan. Habis tak kalau sekiranya ada perempuan tu umur 40 dah tak ada haid. Tak ada haid dah, kering dah ada haid dia. Tak datang. Dan bila berlaku perceraian, apakah ditunggu 3 bulan? Jawapannya tidak, dia tak tunggu 3 bulan. Kerana dia belum sampai sebagai umur dipanggil Yaisah. Umur tamat tempoh haid. Kerana umur tamat tempoh haid dalam mazhab kita ialah 62 tahun. Oh, dianggap tamat tempoh haid. Maknanya kalau berlaku perceraian, barulah boleh dikira 3 bulan. Habis berapa iddahnya? Mengikut mazhab kita Syafi'i bahawa iddah perempuan ini berterusan sehingga umurnya sampai pada umur putus haid. Artinya kalau dia umur 50 tahun, dia tak ada haid, kemudian diceraikan. Maka diceraikan, tunggu sampai dia ada haid tu. Baik, tak ada haid juga, maka tunggu sampai umur dia tak ada haid. Dia 62 tahun tunggu. Barulah dianggap dia bebas daripada iddah tersebut. Ini pandangan Syafi'i. Namun di sisi mazhab yang lain kita lihat bahawa kalau sekiranya dia umur 50 tahun. Kan umur bagi putus ini 50 tahun. Berarti kalau dia umur 50 tahun, kekal 3 bulan. Dan Abu Hanifah kata 55. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kata kita ambil nas sampai disebut oleh Imam Syafi'i. Anna tabqa abadan hatta tahid
Au tablughu sinna man la tahid summa ta'taddu bi salasati ashhurin. Iaitu wanita ini kena kekal sehinggalah dia sampai keluar haid. Atau sehinggalah sampai umur tidak berhaid. Kemudian dia tambah lagi 3 bulan. Berarti panjang tembok iddah dia. Bagi perempuan. Dan saya rasa dalam penyelesaian ini pasti dari sudut mahkamah dia akan mengambil apa yang dia maslahat. Di sini akan ada pengambilan hukum daripada mazhab yang lain. Kalau tidak dia jadi panjang. Jadi kalau perempuan tu jenis tak ada haid, lalu dia pun diceraikan, dan dia mungkin nak kahwin dengan orang lain. Mungkin nak kahwin orang lain. Takkan dia nak tunggu sampai umur dia 60 tahun, 62 tahun. Yang nak minang dia dah lari lah. Jadi mungkin begitu. Maka di sini dia akan ambil apa yang dia maslahat. Sebab itu ini antara peranan undang-undang dan mahkamah syariah. Secara asas kita akan ikut mazhab Syafi'i. Tetapi dalam situasi tertentu, bergantung pada maslahat. Maka akan ada hukum yang lebih ringan dalam bab wanita yang tidak berhaid. Bila tamat tempoh iddahnya. Apakah dia mengambil secara mutlak dalil Al-Quran, kerana Al-Quran tidak menentukan berapa umur, dengan menyatakan 3 bulan. Atau mengambil umur yang paling ringan itu 50 tahun. Jadi kita akan tengok rujuk balik pada undang-undang. Kemudian, hukum orang yang berkait dengan wanita yang bersalin, yang mengandung. Sepakat ulama bahawa bila mana wanita itu mengandung, maka tamat iddahnya bila dia melahirkan anak. Maka ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Baik, bagaimana perempuan yang istihadah? Dia istihadah pula. Dia ni tak ada haid, istihadah. Lama mana dia kena tunggu sekiranya dia diceraikan? Baik, istihadah ini, apakah dia istihadah dia ingat atau dia lupa? Maksud istihadah lupa, dia tak reti nak tentukan waktu haid dia. Dah pening Ustaz, dah darah sepanjang. Ada orang di darah sepanjang hidup, dia tak tahu dah haid mana satu lah. Tak tahu mana satu. Walaupun ada hadis menyebut, Nabi SAW memerintahkan perempuan yang beristihadah untuk berehat 6 hingga 7 hari. Yang dianggap sebagai tempoh haid dia. Kemudian kembali dikira istihadah. Tapi ini dia tak tahu lah, dia tak reti nak kira. Sepanjang hidupnya dia istihadah. Maka bagaimana kalau ia diceraikan, maka tempoh iddahnya kekal 3 bulan. Baik, 3 bulan, pertama kaedahnya ialah, kata, ni mazhab kita Syafi'i. Anna iddatal mustahadatin nasiyah liwaqtil haid wal mubtada'a kal aisah salasata ashhur, bahawa tempoh iddah bagi wanita yang beristihadah, yang lupa dah tempoh kitaran haidnya, sama sebagaimana wanita yang sudah keputusan haid, iaitu selama 3 bulan. Jadi orang istihadah berpanjangan, arti dia memang confirm tak mengandung lah. Maka kalau dia diceraikan, maka tempoh iddahnya 3 bulan. 3 bulan tamat dan dia boleh berkahwin. Ini perempuan yang istihadah. Kemudian Allah Ta'ala selepas menyebut tentang iddah, pertama, wanita yang kita sebut dah tua. Yang belum saya sebut tadi, wanita kanak-kanak yang tidak berhaid, dua-dua ni hukum sama, iaitu 3 bulan. Dan kita dah sebut umur tua tu bila, di sisi setengah ulama kata 50, iaitu Hanabilah. Di sisi Hanafiyah ialah 55. Di sisi mazhab Syafi'i ialah 62 tahun. Dan di sisi Imam Malik ialah 70 tahun. Ini baru dianggap menopause. Maksud menopause, dilayak mengambil kira 3 bulan. Bukan kita cerita menopause dari sudut perubatan. Dari sudut tempoh iddah wanita ini. Kemudian kita menyebut tentang wanita-wanita yang kita katakan tidak punya haid kerana sakit dan sebagainya. Di sini para ulama menyebut sebagian pandangan, tadi kita sebut pandangan Syafi'i. Sebagian ulama menyatakan, walau ta'akhkhara haid bi ghairi maradin wala radha' fa innaha tantaziru sanah la haid fiha 9 ashhur summa 3. Kalau sekiranya seorang yang lambat haid dia lambat tak keluar-keluar, maka cara dia beriddah ialah ditunggu setahun, kemudian ditunggu fa inna tantaziru sana la haidha fiha 9 ashhur summa 3. Dia kena tunggu setahun tempoh iddahnya. Maka ini pandangan yang paling ringan. Mana-mana wanita yang tidak ada haid, tak ada haid, dan dia tak sampai umur menopause, maka tempoh menunggunya ialah setahun. Dia ambil kira begini, 9 bulan tempoh mengandung dan 3 bulan tempoh haid.
Jadi semua ialah setahun. Artinya asas iddah ini bagi membersihkan rahim supaya tiada unsur-unsur benih lelaki atau sebarang kandungan atau sebarang kebarangkalian mengandung. Maka kalau dah 9 bulan berlepas ataupun 9 bulan dilalui tempoh iddah, memang tak ngandung-ngandung, memang bersih. Maka ditambah lagi 3 bulan jadi setahun. Ini bagi wanita-wanita yang tidak berhaid. Yang lambat haidnya, tak keluar-keluar haid dia. Maka iddahnya diambillah setahun. Kerana mengambil kira 9 bulan secara anggaran kalau mengandung dan 3 bulan tambahan kepada orang yang dinisbahkan sudah terputus haid. Dari pandangan ini lebih ringan dari seluruh wanita-wanita yang tidak keluar haid. Kemudian kata para ulama sesudah menyebut tentang hukum haid tadi, iaitu hukum iddah bagi setiap wanita. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Maka hendaklah kamu para suami memberi tempat tinggal kepada isteri yang diceraikan mengikut kemampuan kamu. Wala tudaruhunna, jangan kamu menyusahkan mereka. Litudayyiku alaihin, untuk kamu membebankan mereka. Maksudnya mana-mana suami bila mana dia menceraikan isterinya, baik isteri yang mana yang berhak mendapat tempat tinggal. Kesemua isteri yang diceraikan, sama ada talak 1, talak 2 atau talak 3, dia berhak mendapat tempat tinggal. Melainkan dalam bab nafkah. Yang dapat nafkah cuma 3 kategori wanita. Yang pertama yang diceraikan talak 1. Yang kedua yang diceraikan talak 2 dengan bahasa mudah yang masih boleh dirujuk. Dan yang ketiga ialah wanita yang mengandung. Wa imma dia mengandung, dia juga telah ditalak 3 ataupun berapa, tapi dia mengandung, maka perlu dia beri nafkah kerana masalah anak dia. Masalah anak dia. Adapun bila wanita itu mati, adapun bila suami itu mati, suami bila diceraikan isteri itu mati, wanita ini kekal menjalani tempoh iddah. Maka apakah kewajibannya nafkah? Kewajipan nafkah gugur secara automatik. Yang tinggal ialah kewajipan tempat tinggal. Kerana kalau dia adalah cerai raj'i 1-2, dia mendapat harta pusaka. Mana-mana perempuan yang diceraikan dengan talak yang masih boleh dirujuk, kalau mati suaminya, dia berhak mendapat harta pusaka 1/4 atau 1/8. Maka dia tak perlu lagi nafkah. Manakala kalau sekiranya dia telah ditalak 3 dan dia mengandung, dia mengandung dengan talak 3, maka dia tak dibebankan dengan apa-apa tanggungjawab lagi. Ini bila mati suami. Ini kategori. Baik, yang menjadi kesepakatan sebagaimana disebut oleh Allah, iaitu tempat tinggal bagi wanita yang diceraikan. Dan si suami tidak boleh menyusahkan wanita dengan menggunakan pelbagai cara untuk wanita itu keluar. Tak boleh. Saja dia, misal kata, bila ditempatkan wanita yang diceraikan ini, tak kira talak berapa, kerana tanggungjawab menyediakan tempat tinggal. Kemudian sengaja menyusahkan, dikacau rumah tu lah, biar perempuan tu keluar. Dia sengaja buat susah, tutup pilih air ke, potong air, potong api, maka ini diharamkan. Waktu dia berkewajipan menyediakan tempat tinggal bagi bekas isterinya, maka dia tidak boleh membebankan bekas isterinya. Biar isteri betul-betul rehat, macam rehat di hotel. Dia tiada ketakutan. Dijamin oleh bekas suami. Hak untuk mendapat tempat tinggal. Kemudian kata Allah, wa in kunna ulati hamlin, kalau wanita yang diceraikan itu mengandung, fa'anfiqu alaihin, maka hendaklah terus diberikan nafkah kepada wanita mengandung ini hatta yada'na hamlahun, sehingga dia bersalin. Bila bersalin, maka gugurlah hak nafkah. Sama ada wanita yang mengandung ini ditalak 1, ditalak 2 ataupun ditalak 3. Bila dia mengandung, maka tamat iddahnya sama ada iddah kerana talak 1, talak 2 atau talak 3. Maka tidak lagi dia memberi nafkah pada wanita ini, tapi dia wajib beri nafkah pada anaknya. Pada wanita tu tak, tapi pada anak je lah. Sebab anak tidak diputuskan. Isteri mungkin diputuskan dengan sebab cerai. Anak tak boleh. Maka kekal kewajiban nafkah. Kata Allah, fa in arda'na lakum, kalau dalam penceraian isteri-isteri kamu itu yang menyusukan anak-anak kamu,
fa'atuhunna ujurahun, maka berikan pada mereka upah. Andai kata wanita ini diceraikan ketika mana dia menyusu, diceraikan, maka dia bukan sekadar tempat tinggal, nafkah iddahnya, nafkah untuk menyusu. Kan menyusu ni satu kerja yang perlu dibuat. Oleh kerana asas tiap anak itu tanggungjawab suami. Makan minumnya, termasuk bermula nafkah bagi anak-anak yang lahir di dunia ialah nafkah penyusuan. Isteri-isteri yang menyusu, kalau berlaku penceraian, kalau dia tak bercerai tak ada isu lah. Sebab suami siapkan belaka. Kalau berlaku penceraian, dalam keadaan isteri ini menyusu, atau dalam keadaan mengandung, kemudian lahirkan anak, maka anak itu perlu disusu untuk satu tempoh 2 tahun. Maka dalam tempoh itu, suami kena beri upah pada isteri. Dengan syarat upah yang diminta itu dipanggil upah bil misil, upah yang sepadan. Bukan diminta upah yang melampau-lampau. Biasa upah berapa orang menyusu ni secara umum, okey 400 sebulan. Atau 500 sebulan. Ikut kemampuan suami juga. Pertama dipanggil upah sepadan dipanggil ujratul bil misil. Upah yang padan-padan lah. Yang kedua, dia ikut kemampuan suami. Suami gaji berapa? Katakan suami digaji 1,000, takkan upah menyusu 500. Jam kering suami tu. Mungkin 200. Itu yang perlu didealkan berdasarkan kemampuan suami, berdasarkan keperluan penyusuan dan cari pertengahannya. Kalau suami kaya, maka terpulang dia nak bagi berapa? Yang sepadan. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, pakak-pakaklah dengan cara baik. Suami isteri, ni anak kamu belaka. Si isteri, jangan dia ikut marah kerana kena cerai. Ini juga anak kamu. Si suami, jangan berkira sangat dengan isteri. Dia nak menyusu pun anak kita. Wa'tamiru bainakum. Cuba cari satu benda yang baik untuk anak-anak. Wa in ta'asaltum. Tapi kalau susah tak jumpa penyelesaian. Si isteri nak demand tinggi. Dia nak marah. Awak saya nak suruh saya menyusu anak awak, bayar 5,000 sebulan. 5,000 sebulan. Suami gaji 3,000. Dia menyusah. Atau suami pula jenis kedekut pula. Saya tak nak bagi awak, bagi sikit. Fastaturdi'u lahu ukhra, maka boleh diupah orang lain untuk menyusu. Baik, kalau si ibu dia nak hak menyusu, maka dia kena redha dengan bayaran suami nak bagi, itu bayaran sepadan. Atau bayaran semampu suami. Tapi kalau suami isteri enggan dengan harga yang diletakkan, tak nak, maka ketika itu boleh diambil orang lain menyusukan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat bayi ni boleh menyusu dengan perempuan. Kalau bayi itu tidak boleh menyusu melainkan susu ibunya sahaja, maka wajib ibunya menyusukan. Dia ada budak-budak cerewet. Dia kecil-kecil dah cerewet, besar lagi cerewet. Dia nak susu mak dia je, misalnya. Dia tak nak susu orang lain. Bila diupah, dia tak nak menyusu. Memudaratkan dia. Waktu itu wajib ibunya menyusukannya dan menerima upah. Wajib. Dan suami dia kena beri upah misil juga. Kalau suami tak berkemampuan, dia beri upah yang dia mampu dan isteri wajib terima. Kerana masalah anak. Tapi kalau sekiranya anak ni, jenis anak tak cerewet, dia boleh menyusu siapa? Bagi kambing boleh menyusu kambing, tak risau. Ini tak risau. Siapa-siapa pun boleh menyusu pakai botol je misalnya. Susu botol je, susu ting pun dia okey. Dia tak ada masalah, budak ni. Okey, dalam keadaan tersebut, kalau isteri tak nak menyusu, itu hak dia. Dia tak kata, isteri tak nak menyusu mana dia, acikkan anak dia. Tak, itu hak dia. Islam membenarkan. Islam membenarkan wanita untuk tidak menyusukan anaknya. Kalau sekiranya berlaku penceraian. Tapi kalau tak bercerai, maka dia perlu menyusukan. Habis kalau dia tak nak menyusukan, dia akan ikut uruf. Dalam masyarakat Arab Quraisy, isteri tidak menyusukan anak. Sebab itu bila Aminah melahirkan Nabi SAW, maka yang pertama Rasulullah menyusu dengan Thuwaibah. Kemudian dengan Aminah. Tapi menjadi kebiasaan bangsawan Mekah, mereka tak akan menyusukan anak mereka. Bahkan mereka memberikan susuan itu pada wanita luar. Maka datang Halimatus Sa'diyah. Ketika mana Bani Sa'ad, kemarau teruk, hasil bumi yang sedikit, kambing-kambing kurus. Maka Halimah Sa'diyah nak bantu suami dia mengambil upah susuan. Dia panggil Zi'run. Zi'run wanita yang kerjanya memang menyusu.
Artinya dia susu dia tak pernah habis sepanjang tahun. Itu kejaya dia. Dia panggil az-zi'ru, wanita yang boleh menyusu. Maka Halimah antara orang yang memang suka menyusu anak ramai. Maka dia pun cari pendapatan. Income dia ialah jual susu. Pergi cari, tak ada. Jumpa cuma seorang anak yatim, Muhammad SAW. Kebiasaan tukang susu dia tak akan ambil anak yatim sebab tak dapat upah yang lumayan. Takkan. Sebab yang biasa bagi banyak ayah, atuk bagi sikit je atuk. Sebab atuk KDSP sikit. Yang bagi banyak ni ayah lah. Ayah ni sayang lebih ni, bagi. Maka biasa penyusu tak akan ambil anak yatim kerana bayaran dia. Namun Halimah, oleh kerana tak ada bayi yang dia nak. Orang lain semua dapat satu orang, dia tak ada. Maka cuma tinggal di rumah Aminah dan ataupun rumah Abdul Muttalib. Maka dia pergi juga. Waktu dia melihat Rasulullah, datang rasa kasih dia. Datang rasa kasih, dia tu ambil. Dan ketika dia datang, dia naik keldai yang lembab. Horsepower rendah. Kalau kita naik kereta lah, lembab. Tetapi bila dia mendukung Nabi SAW datang keberkatan, dia punya kenderaannya lebih laju pada wanita lain. Dan bila sampai di kabilah Bani Sa'ad, kembali menjadi subur, keberkatan. Maka Halimatus Sa'diyah tahu ini bukan bayi biasa. Maka dia menyusukannya. Sehinggalah sampai umurnya 5 tahun. Sampai umur 5 tahun. Maka dikembalikan. Dan bila kembali, dia rindu, dia minta balik. Sehingga berlaku kejadian belah dada. Maka dia takut keselamatan Nabi SAW. Maka dia pulangkan terus ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Dan Aminah menjaga Rasulullah umur 6 tahun. Dan dibawa untuk ziarah kubur ayahnya, Abdullah di Madinah. Ketika mana dalam perjalanan balik, di Abwa, Aminah meninggal dunia, wafat. Rasulullah berumur ketika itu 6 tahun. Dibawa pulang oleh penjaganya. Bawa pulang Ummu Aiman. Bawa pulang Rasulullah SAW. Ummu Aiman masa tu dia bukan besar sangat. Budak kecil juga. Budak dah maju. Budak boleh harap lah. Budak zaman dulu. Bukan budak zaman sekarang. Budak zaman dulu. Bawa balik Nabi SAW dan diserahkan kepada atuknya Abdul Muttalib. Dan dijaga oleh Abdul Muttalib sampai usia Rasulullah 8 tahun. Abdul Muttalib wafat. Kemudian dijaga oleh Abu Talib. Sehinggalah Rasulullah berkahwin umur 25 tahun. Ini cerita tentang penyusuan. Kenapa wanita-wanita bangsawan dia tidak menyusukan anak? Kerana kebiasaan mereka jaga badan. Sebab bila menyusu ni badan tak lawa. Dia orang kata lah, bukan saya kata. Badan dia tak lawa. Dia tak nak nyusu. Yang kedua, kerana untuk udara yang lebih segar di luar. Yang ketiga, masalah bahasa. Kerana di bandar biasa bahasa rojak. Tuan-tuan carilah bandar mesti bahasa rojak. Dicampur Inggeris sikit, Tamil sikit, Cina sikit. Dicampur Kelantan sikit, Terengganu sikit. Itu bahasa orang bandar. Cuba tengok bandar cakap apa. Dia tak akan cakap bahasa sekata. Dia berbeza dengan kampung, dia akan bercakap bahasa sekata. Kalau jenis Kelantan, Kelantan belaka. Kalau Terengganu, Terengganu belaka. Kalau Kedah, Kedah belaka. Tapi kalau kat bandar, kejap cakap Kedah, kejap macam Terengganu. Sebab dia tengok untung kat mana dia cakap je. Orang bandar, kejap dia boleh speaking, kadang dia boleh cakap Mandarin. Sebab pergaulan bandar ni lain. Bila orang bandar, bahasanya biasanya rosak. Kan itu dihantar ke kampung supaya bahasanya kuat. Dan seterusnya antara hikmahnya untuk mendapatkan tubuh badan yang kuat. Lebih lasak. Orang bandar mana lasak? Tak lasak. Tak reti banyak-banyak pokok. Tak reti buat kerja lasak. Kerja paling lasak sekali buang sampah tu paling lasak sekali. Buang sampah kat luar tu pun habis jerit. Buang sampah habis jerit. Kerja orang bandar. Kita tak ada kerja lain. Masuk rumah kena grey. Dah. Lepas tu buka grey, keluar sekolah. Lepas tu masuk grey balik. Grey sekolah pula. Duk main dalam grey je. Sampai dah tua. Itu cerita orang bandar. Kalau orang kampung lain, dia ada panjat pokok, main paya. Kadang-kadang dia kejar binatang kejar dia. Pakat kejar macam tu. Artinya budaya kampung. Ini hikmah dia. Artinya wanita tidaklah wajib menyusu kalau boleh disediakan susu lain. Dan kalau mereka secara uruf bersetuju bahawa budaya penyusuan itu diberikan pada orang lain. Umpama saya kata kat bandar, suami isteri bekerja, dia orang tak ada masa nak nyusu anak. Bagi kita pakat beri orang lain, tak apa, dia mereka bersepakat. Maka orang yang susukan anak dia. Atau digunakan kaedah-kaedah yang lain. Asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak. Tapi ini kita bercakap dalam isu cerai. Bila cerai, payah nak sepakat. Memang gaduh je kerja dia. Sebab dia bawa perang daripada perang dalam sampai perang luar. Daripada perang
besar kepada perang dingin. Tak habis lagi perang dingin dia, walau 10 tahun dah cerai. Ada benda tak puas hati. Jadi yang mungkin menjadi mangsa anak-anak. Maka Islam mengajar anak-anak ini, si suami kena bagi upah pada isteri. Dan si isteri kena menerima upah yang sepadan. Kemudian kata Allah Ta'ala, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang punya kemampuan mempergunakan kemampuannya. Baik, kadang-kadang suami berkemampuan, jangan berkira sangatlah. Kadang-kadang isteri berkemampuan, jangan berkira sangat dalam menyusu anak. Sama juga dalam bab nafkah. Kadang-kadang suami berkemampuan, maka berilah nafkah, jangan berkira sangat. Dan kadang-kadang isteri berkemampuan, terimalah nafkah, janganlah berkira sangat. Jadi kalau isteri kan dah ada pendapatan, isteri dah senang. Kalau suami beri lebih kurang, dah redha je. Sebab apa? Dia pun dah ada pendapatan. Dia dah mungkin lebih kaya pada suami dia, buat lebih kurang lah. Dan kadang-kadang suami pula kaya, tak payahlah nak straight sangat nafkah, berilah lebih kurang. Ustaz, kita ikut kitab Ustaz ikat buku. Ni boleh beri, kalau orang kaya dia boleh beri 2 cupak. Orang sederhana cupak setengah. Orang miskin secupak. Dia ikut kaedah kitab. Kalau orang kaya dia akan beri pakaian sebanyak 2 helai je setahun. Musim panas, musim sejuk. Atau dia beri lebih sikit 4 helai. Tak, kalau awak kaya berilah 2 almari. Kalau awak kaya. Isteri pula kalau suami dia miskin, maka dia tahulah berapa dia bagi. Terutama isteri yang saya kata dah kaya. Kalau suami dia jalankan tanggungjawab lain cuma nafkah, dia tak strong, dia tak kuat. Dalam bab menyusu anak pun dia tak kuat nak bagi. Maka redha dengan kemampuan yang ada. Itulah kelebihan orang bila kaya. Contoh bila kita kaya, apa yang kita nak buat? Berlebih kurang dengan orang dekat dengan kita. Contoh kalau kaya, tuan-tuan yang berkira dengan orang dekat dengan kita, bahaya. Rugi kita. Kadang-kadang suami kaya pada isteri. Banyak kadang. Suami kaya pada isteri. Tapi kadang-kadang isteri kaya pada suami. Ini bukan berlaku zaman kita, zaman Nabi SAW. Ada isteri yang menanggung suami, bahkan beri zakat. Sebagaimana yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud. Isteri dia kaya, isteri Zainab, si kaya raya. Dia beri kepada suaminya. Sebab Abdullah bin Mas'ud dia nak sepenuh masa mengajar. Dia tak nak terlibat benda lain. Dia nak menyampaikan hadis Nabi SAW. Maka isterinya tanggung dia. Beri zakat pada dia. Beri zakat, dia kaya, dia boleh keluar zakat, beri. Apakah boleh beri zakat pada suami? Boleh. Kalau suami itu miskin, atau suami dia memang kesibukkan dia untuk menyampaikan ilmu. Itu kerana kerja menyampaikan ilmu perlu kerja sepenuh masa. Dia tak boleh part time. Macam kerja cikgu lah, dia kena sepenuh masa. Mana ada cikgu part time? Cikgu sepenuh masa. Yang mengajar agama pun dia kena sepenuh masa, tak boleh part time. Sebab banyak hukum nak beritahu ni. Contoh banyak mana kita yang mengaji hukum, baru tahu. Tak tahu pula macam ni, tak tahu pula. Bayangkan kalau dia part time, lagi banyak kita tak tahu. Itu full time mengajar. Kita nampak banyak lagi benda yang kita tak tahu. Dia kata Allah, liyunfik zu sa'atin min sa'atih, maka hendaklah berbelanja dengan sifat pemurah. Orang yang punya kemurahan dalam rezeki. Baik namanya suami, baik namanya isteri. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezeki tak banyak, ikut kadar kemampuannya. Di sini menjadi satu nilai, berapakah nilai suami perlu beri nafkah pada isteri ikut kemampuan suami. Dia tidak ada satu tahdid atau suatu, kita katakan, satu anggaran yang tetap. Berapa suami nak beri pada isteri. Sebagaimana mas kahwin juga begitu. Tak ada suatu nilai spesifik. Suami nak beri berapa. Itu cuma nilai cadangan yang disebut secara minimum. RM22.5, RM50 ikut negara, ikut negeri. Tapi terpulang dia suami kalau dia kaya, dia nak bagi RM100,000, ikut suka dia lah. Dia nak bagi angka lawa sikit, $12,212, 12 dulang, 12 hari bagi, 12 berlaku, ikut suka dia lah. Kalau orang tu nak bagi 1,000 je, ikut suka dia. Ikut kemampuan dia. Dia tak ada satu batasan. Yang penting ada persepakatan dari sudut pas kahwin. Itu kalau orang kahwin. Kalau buat nafkah, kemampuan suami. Suami mampu berapa? Tengok gaji. Bukan kira berapa belanja isteri. Abang, saya ni belanja tahu tak berapa? Kat tubuh saja 700 sebulan. Kat tubuh saya. Itu belum muka. Muka lain pula harga dia. Tampar sana, tampar sini. Mana kan nak RM1,000 juga. Nak facial muka lagi. Facial pagi sekali, petang sekali. Bukan, seminggu sekali.
Ada minta dengan suami, maka ni tak boleh. Suami dia akan beri kemampuan dia. Kalau gaji dia 1,200, tolak rumah, tolak itu, tolak yang tengok ada berapa, okay, bagi. Dan kita perlu tahu bahawa nafkah bagi duit ini satu bentuk baru dalam dunia nafkah. Kan nafkah sebenarnya lebih pada makan minum. Keperluan makan minum. Cuma hari ni kita dah ubah. Sebab hari ni isteri kita pun dah tak nak masak dah, nak makan luar je. Mungkin. Jadi patut suami dah boleh kerak bajet buat dapur, jangan buat dapur lagi rumah. Jadi duit tu boleh gunakan untuk beli food panda ke apa, tak payah buat dapur. Bazir buat dapur, tak masak dah. Orang zaman moden sekarang dah. Ni keluar duit WSP buat dapur 40,000. Masak sekali haram pun tak masak. Ini bukan isteri sini lah, ini isteri kat bandar New York, Manhattan, negara-negara maju ni. Kita ni negara bawah. Ni B40 lagi masak lagi. Jadi tak payah guna duit dapur tu. Duit untuk buat dapur tak payah. Ambil duit itu beli makanan siap. Jadi hari ni nafkah itu diubah dengan duit. Duit. Kerana perempuan pun dia tak ada kerja kat rumah, dia cuma beli online kerja dia. Jadi bagi duit. Bagilah 200, bagilah 300, 400. Tapi tiap-tiap hari lah abang postman datang depan rumah kita tu, hantar barang. Tiap-tiap hari ada. Tengah orang tiap-tiap hari. Pagi budak lain, petang budak lain. Tengah hari budak lain. Banyak pula. Mari hantar macam-macam ni. Jadi mungkin suasana berubah dari sudut pengagihan nafkah. Dia berubah. Apa pun kaedah perubahan nafkah, asasnya ialah kemampuan suami. Bukan keperluan isteri. Ini disebut oleh Allah Ta'ala. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Siapa rezekinya tak banyak. فَلْيُنْفِقْ بِمَا أَتَاهُ اللَّهُ. Dan berilah apa yang Allah beri pada dia. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Allah tidak membebankan, tidak mewajibkan. Mereka apa yang Allah dah beri pada suaminya. Saya ja'allah ba'da usri yusra. Maka bila mana mereka bersabar, Allah akan jadikan selepas kesusahannya kemudahan. Tuan-tuan rumah tangga ni, kita jangan mengeluh sangat susah. Sebab bila susah, kita takwa semua pada Allah, nanti senang. Cuba tuan-tuan tengok pengalaman rumah tangga kita. Daripada tak ada kenderaan, jalan kaki, ada kenderaan. Daripada rumah sewa, akhirnya ada rumah. Satu rumah sewa, satu rumah sendiri, 2 rumah. Daripada tak ada itu, ada ni. Lihat bagaimana perjalanan rumah tangga. Jadi jangan diharapkan senang terus dalam rumah tangga. Dia akan kita mengalami proses susah, proses sukar kita. Maka setiap suami isteri bertolak ansur semua dalam bab itu. Kalau mereka bertakwa pada Allah dalam hal ini, bersabar, Allah akan jadikan selepas susah dalam kehidupan rumah tangga, senang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, asas perkahwinan ini adalah mukaddimah pada kekayaan. Kahwin ni mukaddimah kekayaan. Kadang kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan bujang, meja makan pun tak ada bila bujang. Cuba kahwin, ada meja makan. Maknanya kaya dia tu dah ada meja makan. Tuan-tuan bila bujang, kursi satu pun tak ada. Bila kahwin ada juga sofa. Adalah sofa sikit-sikit. Tuan-tuan bujang, puyuk nasi pun tak ada. Itu puyuk nasi mak, bukan tuan-tuan punya. Bila tuan-tuan kahwin, ada puyuk nasi. Biarlah setengah liter pun ada lah. Bila tuan-tuan kahwin, ada jugalah motor cabuk, motor buruk sikit. Tuan-tuan bujang tu motor ayah pinjam. Tidak bila orang tu kahwin, mukaddimah, pintu pada kekayaan mula berlaku. Si isteri mula pantau perjalanan wang suami dia. Suami juga pantau perbelanjaan isteri. Masing-masing pantau memantau. Semua jadi auditor semua, check. Kau belanja apa hari ni belanja apa. Akhirnya mereka pun mula senang. Itu proses rumah tangga. Sebab itu rumah tangga ni ialah mukaddimah pada kekayaan. Seorang kahwin insya-Allah jangan bimbang susah hari ni. Sebab tu tak tahu anak-anak kita bila kahwin kita tengok kerja pun gaji tak besar, kita pun dah takut macam mana nak tanggung anak orang. Jangan bimbang, itu proses. Proses, mungkin gaji dia kecil hari ni. Nanti dia kahwin, dia mula pandai cari, isteri dia mungkin boleh bantu dia. Lama kelamaan dia pun senang, lebih senang daripada kita bayangkan. Itulah dia rahsia perkahwinan. Yang penting sabar, ikut peraturan, Allah jadikan selepas kesusahan ada kesenangan. Kadang-kadang memang kita tak sempat senang, anak-anak kita senang. Itulah kerana proses perkahwinan, anak-anak pula senang. Senang macam mana? Dia dah tak duduk rumah, senang kita tak payah tanggung dia. Dah senang lah tu. Walaupun dia tak bagi duit, dah senang, dah tak ada dah. Sebab apa? Dah duduk asrama, seorang dah kerja kat luar, dah senang dah saya sekarang. Artinya tetap mukadimah kepada ilmu kekayaan. Dan keberkatan-keberkatan yang lain. Baik, inilah proses daripada cerainya, kepada eddahnya, kepada nafkahnya, dan perselisihan lain yang mungkin berlaku sebab cerai. Semuanya ada penyelesaian dalam Al-Quran.
Supaya kita tahu Islam memandang penting tentang perjalanan sistem rumah tangga. Allah tak biarkan sistem rumah tangga ini kita yang aturkan, tapi ada peraturan Allah. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui akan kebaikan peraturan ini. Kalau kita taat dan kita patuh, kita bertakwa pada Allah, akan pasti banyak kebaikan yang kita peroleh dalam rumah tangga yang kita sebut tadi. Maka walaupun bercerai, rujuk balik. Misalnya walaupun kita dah bercerai, katakan dengan ikut hukum syarak, masing-masing akan jumpa jodoh yang lebih baik. Mungkin. Kerana masing-masing mematuhi perintah Allah. Mungkin lepas bercerai, tak berlaku perbalahan, tetap damai, anak-anak tak terganggu dengan pencerang mak ayah dia, kerana mak ayah dia mematuhi perintah syarak. Anak tetap terjaga, terbela. Maka ini antara kebaikan, kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan kepada setiap orang yang mematuhi perintah syarak. Ini dunia, akhirat lebih besar dan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.